Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mampu bersama-sama dalam sentuhan kasih ma'ruf. Mudah-mudahan apa yang kita lalui setiap hari dalam apa-apa jua program, apa jua peristiwa yang kita lalui, yang kita alami, ia mendorong kepada kita untuk melakukan perubahan. Inilah yang kita nak dalam kehidupan kita, ya. Bukan sekadar untuk menambah maklumat, tetapi yang paling penting iaitulah mendorong kepada melakukan perubahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, disebutkan, ya, Ibnu Umar dari Ibnu Umar bahawa dia berkata, saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki Ansar kepada beliau. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang mukmin yang utama?" Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling utama iaitulah orang yang baik akhlaknya. Itulah kita lihat bagaimana penekanan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya lagi, orang mukmin yang bagaimanakah yang paling bijak? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah orang-orang yang bijak. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ya. Dalam kita menghadapi perubahan, cabaran dan persaingan, pastinya pada masa depan dengan apa yang berlaku, pastinya akan banyak perubahan, cabaran, persaingan yang akan berlaku, ya. Di mana kalau kita merenung kepada hadis Nabi SAW ini, bagaimana penekanan akhlak merupakan satu penekanan yang kita kena utamakan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, suburkan iman dalam diri, keluarga, masyarakat. Dan yang keduanya kita lihat penekanan di sini, iaitulah penekanan kepada pembinaan akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang apabila dilihat tenang manusia-manusia ini, selamat orang lain, ya. Tidak berlaku khianat, tidak berlaku pencerobohan kepada hak-hak orang lain, ya. Dia memiliki integriti yang tinggi, ya. Bersopan santun, hormat menghormati, menghargai, ya. Itu adalah merupakan antara ciri-ciri akhlak, ya, yang baik, ya. Kemudian disebutkan di sini iaitu orang yang ingat kematian. Bagaimana mengingat kematian itu merupakan orang yang bijak. Orang yang mengingat kematian, dia sentiasa memastikan apa yang dilakukan adalah suatu yang terbaik. Kerana dia tahu kematian itu boleh datang pada bila-bila masa. Sekiranya dia sebagai seorang anak, dia akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan dia untuk memastikan sementara ibu bapanya masih ada, dia akan buat yang terbaik. Ya. Begitulah pasangan. Ya. Dia akan memastikan suatu yang terbaik untuk pasangannya. Dan begitulah seterusnya. Ibu bapa akan memastikan berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Ya. Dan apabila kita hidup dalam masyarakat pula, kita akan pastikan, kita akan pastikan supaya apa yang kita tampilkan, apabila kita berinteraksi, kita akan berinteraksi dengan yang terbaik. Ya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ya. Bayangkan orang yang ingat pada kematian, ya. Apabila dia nak keluar daripada rumah, seorang anak nak keluar daripada rumah, seorang isteri nak keluar daripada rumah, seorang suami nak keluar daripada rumah, sama ada nak pergi ke mana-mana tempat atau tempat bekerja dan sebagainya, dia akan memastikan sebelum dia keluar itu, keluarnya dalam keadaan yang baik. Mak, ayah, saya nak keluar, didoakan saya yang terbaik, belajar dan sebagainya, bekerja, doakan yang terbaik. Seorang isteri pun sebut pada suami, abang, saya nak keluar, belajar, nak kerja, redha, saya kerja, supaya kita dapat rezeki yang halal.
Begitu juga suami, ya. Ya. Janganlah pula, ya, apabila nak pergi bekerja, ya, tak maklumkan, nak pergi keluar, tak maklumkan kepada pasangan, tak maklumkan kepada anak-anak, ya. Si suami bertanya kepada anak, mana mak kamu? Anak pun terkejut, mana? Mak tak bagi tahu. Ya. Mak pula tanya kepada anak, ayah kamu mana? Eh, ayah tak bagi tahu dekat mak. Yang akhirnya itu menjadi model kepada anak-anak, keluar tanpa minta izin. Jadi ada kesan kepada perkembangan keluarga nanti. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan dikasihi sekalian, ya, ambillah peluang, ya. Dalam tempoh yang kita berbincang ini, cari jalan bagaimana kita nak mempersiapkan akhlak kita, memperkukuhkan akhlak kita, dan juga melakukan sesuatu yang terbaik, iaitu dari segi membina kemahiran, membina kefahaman, membina penghayatan kita. Kerana pasti selepas daripada ini, banyak sekali perubahan-perubahan yang akan berlaku dalam masyarakat. Dari segi penggunaan teknologi, pendekatan masyarakat, dari segi kerja, tren-tren semasa yang akan berlaku selepas daripada ini. Begitu juga cabaran-cabaran yang akan timbul, begitu, di mana persaingan-persaingan pasti. Ini semua ni adalah merupakan sesuatu yang kita tak boleh nak elak. Seperti soal orang kata apa? Sekali bila ada suatu tsunami, maka akan berlakulah banyak perubahan-perubahan, ya. Okey, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, maka dengan itu marilah kita sama-sama mempertingkatkan, always improve our task. Sentiasa mempertingkatkan kita punya tugasan. Tugasan kita sebagai seorang anak, tugasan kita sebagai seorang ibu bapa, tugasan kita sebagai seorang suami atau isteri, tugasan kita sebagai majikan mungkin, tugasan kita sebagai pekerja mungkin, ya, untuk sentiasa dipertingkatkan dari hari ke hari, setiap hari, ya. Apa yang kita nak tingkatkan? Cara kita berfikir, ya. Dedahkan fikiran kita dengan cara kita berfikir, pemikiran yang sentiasa berkembang, ya. Bukan jumun. Pemikiran kita adalah pemikiran yang sentiasa berkembang, cinta kepada ilmu, cinta untuk mencari, ya. Bukan hanya menerima, tetapi mencari, melihat, merenung, mengambil iktibar. Yang keduanya, kita nak tingkatkan attitude. Dari segi sikap kita nak ubah. Mengambil masa yang panjang, tetapi ia perlu dalam membina kehidupan yang baik, membina hubungan yang harmoni. Kerana satu masa nanti, kita kalau seorang anak, dia akan kena ada sikap yang betul. Kerana nanti, satu masa nanti dia akan berkahwin. Bila dia berkahwin dengan sikap yang betul, dia boleh membina pasangan, bersama dengan pasangan, mendidik anak-anak, dan bersama apabila berada dalam keluarga mertua, sikapnya yang betul akan menyebabkan keselesaan, kehidupan, dalam diri mereka dan dari keluarga. Seterusnya, meningkatkan kemahiran. Sikap antaranya itu meningkatkan kemahiran. Kemahiran kena ditingkatkan. Saya selalu sebut, tingkatkan. Kalau boleh anak-anak ada satu kesedaran untuk ada kemahiran mengemas, membersih, ada, yang ada kaitkan dengan sikap juga. Toilet kita, ada kesungguhan tanpa perlu disuruh untuk kita bersihkan. Cari jalan, Iaitulah kemahiran, kemahiran memasak, kemahiran mengemas, itu yang selalu saya sebutkan. Antaranya juga kemahiran menjahit, sikit-sikit kita boleh jahit, taklah hantar kedai dan sebagainya. Kemahiran mengemas, tak dobi, habis duit je, maka kita betulkan, kemahiran, tingkatkanlah kemahiran tersebut. Dan seterusnya, iaitulah kita tingkatkan kemahiran dari segi pengetahuan. Banyak membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan membaca, kita akan mampu meningkatkan pengetahuan kita. Lakukanlah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Always improve our task. Mudah-mudahan kita akan mampu bersaing dengan perubahan, dengan cabaran dan persaingan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.